أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا لمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداخلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعركم واستاكوا وتزينوا وتنظفوا، فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم. Rawahu Ibnu Asakir dan Ali bin Abi Thalib. Hendaklah kamu basuh akan pakaian kamu dan peliharakan rambut kamu, bersuci, dan hendaklah berhias dan bersih, mana membersih. Kerana Bani Israel zaman dahulu tiada perbuatan mereka itu akan ada bencana. Sebab itu sudah berzina perempuan-perempuan mereka. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir sampai sanadnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bermaknanya Allah Ta'ala apa yang Nabi sebutkan ini pada masa itu Sayyidina Ali ada bersama. Dan nampak-nampaknya Nabi guna kalimah jamak, mana kamu sekalian, bermakna Nabi bercakap pada khalayak yang ramai. Maknanya bukan bercakap dengan seorang sahabat. Itu Nabi kata dia bersilu. Kalau seorang mana dia bersil. Satu panduan yang sangat panggil bagus, baik, itu daripada Nabi dan sebenarnya daripada Islam. Ini adalah sunnah Islam, sunnah Nabi, sunnah Islam, dan dia panggil inilah ajaran fitrah daripada millat Ibrahim, daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu mana selain daripada ini ada lagi perkara yang lain, tapi di antara ini adalah sebahagian daripada. Apa Nabi kata? Ighsilu thiyabakum, basuhlah akan pakaian kamu. Nabi suruh basuh pakaian. Kita kata tak kena, ya ni tak kena suruh ni. Karena kita dah basuh semua dah. Tapi Nabi mengambil ini sebagai Allah panggil daripada waqi'i yang berlaku pada zaman itu. Basuh oleh kamu akan pakaian kamu, wa khudhu min sya'rikum, dan ambil daripada rambut kamu, mana pelihara, mana jaga. Nabi sendiri, Nabi sifat, Nabi taruh rambut dia panggil Jummah. Rambut Jummah
Cuma ni makna rambut Nabi lepas kita, kemudian setakat parah tekuk tak sampai kepada bahu. Kemudian ekornya agak bangga dia menjuntai ke atas. Dan Nabi sentiasa ada poket tubuh dia tu, ada sisir, ada sikat rambut, ada cuming. Begitu Nabi menjaga perhatian dia tentang pengurusan diri, menguruskan diri. Maknanya kalau dia ni seorang yang menjadi contoh kepada semua manusia. Jadi Nabi jaga bersyukur. Hanya beberapa kali saja Nabi bersyukur. Nabi lebih banyak menaruh atau menyimpan rambut yang dipanggil sebagai jumah. Jumah sepasang ni kan, rambutnya agak lebat. Kemudian disikat, sentiasa disikat hati. Tidaklah menggerber atau kusuk masa tak ada. Berbang harum. Itu makna cara Nabi menjaga rambut. Makna jaga rambut kamu, pelihara rambut kamu. Wasdaku dan bersugi. Itu makna bersiwak. Bersiwak ni asalnya tidak dengan kayu lah, kayu siwak. Kayu siwak yang terbaik daripada kayu arok. Ciri-ciri kayu siwak ni makna kayu yang lembut dan ada organ dia, ada organ. Apabila kita dah mula panggil bersiwak, dia mula akan bercocok dan bulu-bulu atau organ dia tu lembut, tidak keras. Kalau keras itu membarat kepada busi gigi kita. Ini semua daripada asas kepada kesihatan. Wa tazayyanu dan berhias balik kamu. Nabi suruh kita berhias. Jadi apa yang kita faham daripada Nabi sebut di belakang Nabi khitab ini kepada orang lelaki dan khususnya kepada para suami. Sebab kita lihat makna-makna yang di belakang. Wa tazayyanu makna berhias. Berhias dengan pakaian. Mana dan setengah daripadanya ialah meletakkan tib, air wangi. Itu semua daripada mencerdaskan akal fikiran. Wa tazayyanu munasabah, apa panggil munasabah dengan tolak itu. Munasabah sesuai dengan kedudukan kita. Wa tanazzafu bersihkan diri kamu. Jadi Nabi kata fa inna bani Israil, maka bahwasanya orang Bani Israel ni pun kita cukup tahu dah. Dia Bani maksud dia anak Israel itu ialah nama Nabi Yaqub alaihissalam. Israel mana Nabi Yaqub. Nama Nabi Yaqub dengan bahasa Ibrani. Jadi nama nama mengikut bahasa yang lain daripada bahasa Arab. Jadi Bani maknanya anak Bani Israel, anak Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi Bani Israel ini adalah keturunan daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub ada 12 orang. Maka Bani Israel pun juga terpecah kepada 12 kumpulan. Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam yang menentukan tongkatnya kepada batu yang berbentuk kepala tu maka terpanjuklah air daripada orang panggil batu tu. Air mata air terpanjuk. Sebanyaknya ialah 12 pancutan air. Mana kullu nasib, mana setiap daripada manusia itu mengetahui masyarabahum, tempat minum mereka. Maksudnya ialah tiap-tiap daripada kumpulan. Banyak 12 kumpulan ini dia tahu panggil tempat dia ni mana. Begitu juga ketika Nabi Musa dan kaumnya melarikan diri daripada dikejari oleh Fir'aun. Apabila diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya mengetukkan kayu daripada tebing laut Al-Zum, maka terpecahlah air laut itu, terbelok air laut itu juga kepada 12 panggil apa nama laluan. Ini juga melambangkan kepada meroikan 12 kumpulan daripada Bani Israel. Dan mereka mendakwa bahasanya mereka daripada agama Nabi Yaqub. Agama Yahudi ini ialah daripada agama Nabi Yaqub. Ini adalah satu dakwaan yang sangat bohong. Kerana itulah Allah Ta'ala telah menembelak mereka. Di dalam ayat dalam surah Al-Baqarah, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ik
Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu ada semasa Nabi Yakub hampir mati? Orang Bani Israel, orang Yahudi dakwa kata kamu agama Yahudi ini ialah daripada agama Nabi Yakub. Betul lah bangsa kamu ini daripada keturunan Nabi Yakub alaihissalam, itu tak dapat disangkalkan. Tapi kamu mendakwa agama kamu ini daripada agama Nabi Yakub. Itu satu dakwaan yang sangat meleset dan bohong. Allah Ta'ala tanya, adakah kamu ada masa Nabi Yakub dekat mati? Apa yang berlaku? Ketika itu mana Nabi Yakub bertanya kepada 12 orang anak dia yang dipanggil sebagai Bani Israil itu. Apa dia Nabi Yakub tanya Nabi Yakub tanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu akan sembah selepas daripada aku wafat, aku mati. Jadi dia tak tanya mana tak kulung apa yang kamu nak mati, tak ada. Nabi Yakub nak mendapatkan kepastian daripada anak-anak dia supaya mereka tidak lari ataupun terpesong daripada agama tauhid. Kalau aku sudah meninggal dunia, kamu akan sembah siapa dia? Lalu menjawab anak-anak Nabi Yakub, qalu na'budu ilahaka, kami akan sembah Tuhan kamu. Tuhan Nabi Yakub. Wa ilaha abaika, dan Tuhan kepada bapa-bapa kamu. Siapa dia bapa-bapa kamu? Bapa kepada Nabi Yakub alaihissalam, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Siapa dia? Tuhan kepada mu dan juga Tuhan kepada bapa-bapa kamu. Ilahan wahida, yakni Tuhan yang satu, Allah Ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun. Kami anak-anak Nabi Yakub semuanya pakai kata wa nahnu lahu, kami baginya, bagi Tuhan yang satu ini, muslimun ialah Islam. Mana menyerah diri kepada Tuhan yang satu. Jadi ayat ini sebagai orang panggil menolak dan menempelok dakwah orang Yahudi yang menyatakan asal agama Yahudi mereka ialah daripada Nabi Yakub alaihissalam. Karena halaman yang seterusnya maknanya halaman yang seterusnya dia juzuk yang terakhir daripada juzuk yang pertama daripada bagi Al-Quran. Itu makna bagi halaman yang sebelum akhir. Halaman yang seterusnya Allah Ta'ala menyebutkan nama-nama Nabi. Sekali lagi itu orang panggil wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa al-asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbih la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Para nabi ini yang Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishaq, Ya'qub, asbab, anak-anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang diberikan kepada semua rasul nabi-nabi, lalu mereka berdoa mufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membezakan. Ini perkataan orang beriman, kami tidak membezakan di antara mereka, yakni semua nabi-nabi ini kami beriman mereka. Akhirnya orang panggil para nabi wa nahnu lahu muslimun, kami bagi Tuhan yang satu ini ialah muslimun, ialah Islam bagi. Jadi dan banyak lagi, ada lagi ayat-ayat yang lain sebagai menafikan dan menempelok dakwaan oleh orang Yahudi. Begitu juga orang Kristian yang mendakwa ajaran mereka, agama mereka datang daripada Nabi Isa alaihissalam. Padahalnya semua nabi-nabi, rasul-rasul telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Bukan satu tempat, banyak tempat. Bahasanya semua para rasul dan nabi-nabi itu adalah Islam mereka. Jadi kalau kita baca Quran dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, kita akan menemui banyak kisah-kisah Bani Israil. Dan semua cerita-cerita dia tu menggambarkan nampaklah kepada kita kerana hududnya Bani Israil. Dia berjanji dengan Tuhan, dia ingkar. Dan banyaklah kalau kita bersebut tentang orang panggil keimbangan itu boleh. Orang panggil kita belajar tafsir kepada orang panggil surah-surah yang pendahuluan itu ada cerita banyak tentang Bani Israil. Jadi Nabi kata fa inna Bani Israil maka bahawasanya Bani Israel lam yakunu yaf'aluna dzalika. Tidak adalah mereka itu melakukan perkara yang sedemikian. Kok Nabi suruh saya baju dia tak basuh. Berminggu-minggu bersumpah Jadi boleh jadilah dia basuh satu masuk, tapi dengan kodar yang tak pernah sabuk. Dan orang panggil gambutnya orang panggil tidak dijaga dengan rapi. Maknanya tak bersugi, dari busuk dulu, dan tidak berhias, dan tidak membersihkan diri antara gerak kuku. Itu dia bagi agama fitrah. Dia dari Ibrahim
gelap buku, cabut bulu piok, itu dia panggil fitrah. Mana fitrah itu makna kebersihan. Jadi orang Islam dia jaga kebersihan. Jadi, oleh kerana orang Bani Israel ini dia tidak buat benda-benda lagu ni, apa jadi kesan dia? Kesan dia, natijahnya dia dah fazanat nisa'uhum, maka berzinalah perempuan-perempuan mereka, yang isteri-isteri mereka. Bapa karena tak tahan dengan keadaan suami. Maknanya dengan keadaan bang musuhnya, maksudnya dia dah, bagi para suami dia kena jaga penampilan diri terhadap isteri dia. Itu yang paling mustahil. Bukan kalau bagi penampilan diri masuk kita pergi kerja, majlis-majlis rasmi ataupun di luar daripada rumah kita cukup jaga. Tapi bila berada di samping isteri kita tak jaga. Isteri kata ni, orang panggil tiup kita bangun suka kita tak ada. Kita tak tahu, sebab kita tak boleh tak boleh nak rasa. Bangun kita tak bangun apa yang panggil berlaku di tubuh badan. Mulut kita bangun suka. Jadi kalau dia mana isteri kita yang menyatakan gitu, maknanya dia tidak nak mengujuk. Jadi kita kena ambil perhatian. Jadi wanita-wanita kita yang ini muslimah tidaklah sampai mereka menjadi berzina, tidak. Tapi ini oleh kerana mereka tidak beriman, maka mereka tak takut kepada Allah Taala. Akhirnya oleh kerana tak tahan dengan panggil penampilan suami mereka, lalu mereka panggil main ikut itu belajar. Karena mereka berzina dengan cari orang jatuh semak-semak, orang panggil jaga kebersihan, berbanding dengan suami mereka. Jadi orang Yahudi zaman dulu, orang Bani Israel, dan kata dia tidak jaga hal-hal yang sebegini, akhirnya memberi kesan kepada orang panggil penerimaan isteri. Kita sekali berlaku. Jadi maknanya, walaupun orang yang beriman dia tidak akan buat benda sampai mereka ni, tapi sekurang-kurangnya orang panggil tidak menyenangkan dia. Jadi dia tak suka, akhirnya timbullah sikap-sikap yang negatif orang panggil ni. Dia buat kerja tu dengan keadaan menunjukkan kita tak tahu masalah apa dia. Padahalnya dia tidak begitu suka dengan penampilan kita semasa berada di samping dia. Jadi Nabi beri penekanan kepada kita, oleh laki-laki khususnya para suami, khususnya hendaklah kita jaga penampilan kita di sisi isteri kita. Dari segi kebersihan, dan orang panggil kebersihan itu termasuklah orang panggil kekotoran dan juga orang panggil bang-bang. Karena itu menyebabkan orang panggil kawan kita, isteri kita adalah kawan yang paling rapi sekali dengan kita. Saya paling rapi sekali dengan kita. Jadi itu tidak menyenangkan kita, akhirnya menimbulkan orang panggil kalau yang tidak baik. Jadi bagi orang yang tidak beriman akan berlakulah benda-benda yang tidak diingini. Itulah suatu peringatan dan panduan yang sangat baik daripada Nabi sendiri yang menyebut tentang cara yang boleh jadi kita anggap benda ni leket. Tapi sebenarnya dia besar. Karena orang panggil membaguskan pergaulan dengan isteri itu semua daripada orang panggil tanggungjawab bagi suami. Bergaul dengan isteri, melayani orang panggil kebutuhan isteri. Qala musannifu rahimahullah taala, hadis yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ughdu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamisa fatahlak." Rawahu al-Baihaqi. Hendaklah jadi kamu itu alim. Mana jadi orang alim? Nabi suruh kita menjadi orang alim ataupun penuntut, mana muta'alliman. Kalau kita tak mampu nak jadi orang alim, kita jadi muta'alliman, orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar. Ataupun au mustami'an, ataupun pendengar. Dia tak panggil talibul ilmi, penuntut ilmu, tak panggil pelajar, tapi dia panggil mustami'. Mustami' makna orang yang tuntut dengar, makna orang berdengar saja. Ataupun orang yang kasih akan ilmu, au muhibban, ataupun kalau tak mampu tak boleh nak jadi orang alim. Mana tiap-tiap walaupun kita nak jadi alim, tidak semestinya kita dapat jadi alim. Maka kita jadilah orang yang belajar, sentiasa belajar sehingga kita mati. Dan kadang-kadang setengah orang dia tak dapat belajar. Umpamanya soundnya dah jadi wasok, mana pendengarannya tengok dah jadi tuli tu.
macam mana itu menyebabkan dari kuil. Maknanya kalau ada majalah ilmu dia tak dapat mendengar, ataupun apa-apa saja yang menghalang dia daripada belajar. Jadi dia jadi mustami'an. Itu maksudnya kalau dia tak mampu belajar ni maknanya dia ada cara belajar. Maksudnya kesungguhan untuk mendapat ilmu dia tak sama dengan mendengar. Kemudian kalau tak dapat jadi pendengar, jadi muhibban, jadi orang yang berkasih makna kasih kepada ilmu. Wala takunil khamisan, Nabi kata jangan jadi orang yang kelimu, mana tinggalkan mana jangan sama sekali jadi kamu itu yang kelimu. Apa dia? Fatahlah. Mana yang kelimu di sini itu terjemah itu maknanya dia tafsir tu. Ialah jahil, mana nescaya binasa kamu. Fatahlah. Wala takun, sebenarnya tidak ada alilam. Setengah riwayat tidak ada alilam. Wala takun khamisan, sebab yang belum pada ni Udu aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban. Wala takun khamisan, tak ada alilam. Hak ni ada alilam. Wala takun al-khamisah, ada alilam. Jadi tak boleh baca khamisah lah. Kemudian takunin pun, nun tu mati ya saja. Tapi bila dia berjumpa dengan mati, dua mati tak boleh duduk, kena perhitungkan salah satu. Jadi wala takunil khamisah. Dan kalau kita baca dengan segera-segera, wala takun al-khamisah, jangan kamu jadi orang yang kelima. Fatahlah, nescaya kamu binasa. Inilah kalau panggil Nabi menyatakan tentang kedudukan kita. Untuk kita orang panggil terhindar daripada kebinasaan. Maknanya untuk menghindarkan kita daripada kerugian di akhirat kelak. Nabi beri pilihan kepada kita 4 perkara. Yang pertama, udu aliman. Setengah riwayat dia kata kun aliman. Jadilah oleh kamu aliman, orang yang alim. Sini udu. Lafaz-lafaz ini kadang-kadang berbeza sebab riwayatnya berbeza. Dengan pelbagai riwayat menyebabkan lafaz itu pun ada sedikit sebanyak orang perlu diketahui. Jadi semua riwayat lain dia kata kun aliman. Itu biasa yang orang baca. Tapi di sini makna udu aliman. Jadi tahap yang pertama Nabi nak kita jadi orang alim. Man udu aliman, mu jadi orang yang alim. Bakwa jadi orang yang alim. Kerana dalam Quran pun Allah Taala sebut innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja yang benar-benar takut kepada Allah Taala ialah ulama. Mana orang yang alim. Nak mengenali Allah Taala kena dengan ilmu. Jadi untuk mendapat apa-apa kebaikan ialah menjadi orang alim, mendapat kebaikan yang terbaik. Banyaklah kalau kita bicara tentang bagi apa faedah atau fadilah jadi orang alim ni. Kalau tak boleh jadi orang alim, maksudnya ialah kadang-kadang seorang itu berusaha untuk jadi alim, tapi Tuhan tak beri. Kerana yu'ti hikmatan man yasha, Allah Taala beri ilmu kepada orang yang dia kehendaki. Maksudnya bukan kepada orang yang berusaha untuk mendapatkan ilmu. Begitu 10 tahun dia belajar, 20 tahun belajar, tak semestinya dia dapat ilmu. Malaikat Allah Taala kehendaki nak beri ilmu kepada dia. Walaupun tak belajar lama, ada orang mengaji dengan belajar dengan guru yang terbaik, tapi tak jadi alim. Dia mengaji dengan guru yang terbaik, untuk guru yang terbaik. Dia hanya berpeluang belajar dengan guru yang terbaik, tapi dia tak jadi alim. Maknanya dia tak dapat gitu saja. Jadi maknanya dapat ilmu atau tidak ini terjadi kepada anugerah ataupun minnatun minallah, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar panggil siapa hukum maknanya ataupun begitu lama menghabiskan masa, begitu banyak menghabiskan belajar, tak semestinya kita dapat ilmu. Tapi kandungnya ialah kita kena berusaha untuk menjadi orang alim. Tapi kalau kita tak mampu, tak dapat jadi orang alim, au muta'alliman, menjadi orang yang belajar. Orang belajar maksudnya persiapannya agak berbeza dengan yang 3, mustami'an. Maksud dia ada kitab dan ada cara-cara orang panggil untuk memastikan dia itu dapat ilmu. Dia ada beza. Jadi muta'alliman, jadi orang belajar. Sehinggalah siapa mati pun tak apa. Belajar, siapa mati pun belajar. Dan kita tak jadi orang alim,
Asalnya kita nak jadi alim, tapi nak belajar tak jadi alim itu. Bermakna kita teruskan usaha belajar sampai mati. Jadi mati kita tu dari keadaan dia muta'alliman. Dan yang ketiga mustami'an atau mustami'an. Mustami'an orang yang mendengar. Orang yang mendengar caranya keadaannya tak samalah dengan orang yang belajar. Kesungguhannya ada berbeza. Mustami'an dia satu lagi dia panggil sami'. Sami'an makna orang yang mendengar. Mustami'an pun orang yang menuntut dengar. Mustami'an ni maknanya ialah orang yang sengaja pergi kepada majlis ilmu kerana nak mendengar. Adapun sami ni mendengar juga. Orang yang misalnya dia sabar nak sembahyang maghrib, umpamanya sudah sembahyang maghrib, apakah nak tunggu esok? Kebetulan di situ ada orang mengajar. Dia pun bila itu dia pun orang panggil mendengar. Itu dia panggil sami, bukan mustami'an. Mustami'an ni makna kita tu walaupun kita tak bawa kita, tak ada cara-cara gaya seorang pelajar sekalipun, tapi usaha hati kita nak mendengar. Itu dia panggil mustami'an. Atau muhibban ataupun orang yang berkasih, yang tepat. Kalau kita ni tak dapat jadi orang alim, tak dapat jadi orang belajar, tak dapat jadi orang mendengar, apa tak dapat jadi mendengar, kalau terima tuli tu, atau muhibban ataupun jadi orang yang berkasih. Tahu saja kepadanya bahasanya di sana ada majlis ilmu, dia tetap hadir. Orang tanya ni pak cik magak, gapo pak cik tak dengar? Tidak, aku suka, aku kasih kepada majlis. Aku dia panggil muhibban. Kasih kepada penuntut ilmu, kasih kepada orang alim, kasih kepada majlis ilmu. Walaupun dia tak dapat dengar, dia begitu, anak tak dengar apa sekali. Tapi dia tahu itu adalah majlis ilmu, dia kasih kepada ilmu. Itu dia panggil muhibban. Jadi ambil salah satu daripada ni. Sama ada kita jadi orang alim, ataupun orang panggil jadi muta'alliman, ataupun jadi mustami'an, ataupun muhibban. Wala takunil khamisah, jangan jadi orang yang terima. Gak boleh orang terima. Alim pun hidup, belajar pun hidup, mendengar pun hidup, kasih pun hidup. Ini kita boleh buat perhatian sendiri. Alim dia tu atas dia alim pun hidup. Lepas tu dia tu belajar, tu. Lepas tu ada dia tu dengar. Orang dulu orang panggil ada majlis ilmu, tu hidup. Ada dia kasih kepada majlis ilmu, beri sokongan dengan belanja atau dengan apa tu. Sokong penuntut ilmu, duk perli duk sini tu ada. Dia tu orang-orang ini dia memang anti kepada ilmu, ahli ilmu. Rasa dia tu dia rasa meluap pada penuntut ilmu. Jadi kasih maknanya dia nak mendengar tak boleh kerana sound dia tu tak orang panggil wasok api dia makna tak boleh dengar langsung. Tapi dia sentiasa memastikan dia berada dalam majlis ilmu. Tak apa dia tak dengar pun, itu menandakan dia beri sokongan, maksudnya dia kasih. Jadi kalau kita ni tidak alim, tidak belajar, tidak mendengar dan tidak kasih kepada ilmu, kok lain daripada ni kalau dia maknanya dia tak ada masuk mana jahil. Maksudnya tidaklah kopang Fatahlah, Nabi kata, maka kamu akan binasa. Itu Nabi kata. Kalau kita tidak ambil salah satu daripada empat tadi, sama ada. Jadi maknanya kalau kita malah binasa di kita dunia akhirat, sedikit Allah panggil kita ambil mana-mana salah satu daripada empat kali. Sama ada kita jadi orang alim, ataupun jadi muta'alim, mana orang belajar, atau jadi mustami', mana orang yang mendengar, ataupun jadi muhibban, mana orang yang berkasih. Mana kasih, mana support, sokong kepada orang panggil ilmu, ahli ilmu. Jadi kalau kita terkeluar daripada empat senarai ini, itu maknanya fatahlah, maka kamu binasa. Jadi kita boleh tengoklah manusia yang binasa, yang wasok di atas dunia sekalian. Adakah dia orang alim, adakah dia tu muta'alim, mana orang belajar, adakah dia tu orang dengar, adakah dia tu orang kasih kepada ilmu. Kita boleh sebutlah belakang. Kita tahulah orang bunuh dalam mana. Orang yang binasa di atas dunia. Cuba kita kata diri dia tu ada pada salah satu daripada empat. Tak ada. Itulah kenyataannya, realiti yang berlaku. Yang Nabi kata fatahlah, maka kamu binasa. Apatah lagi di akhirat dulu. Itu sangat diyakini. Maknanya kebinasaannya. Karena tanpa
orang alim tanpa ilmu kita tidak akan mengenali Allah Taala, kita tak dapat melaksanakan tugasan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya setinggi-tinggi tingkat kebahagiaan manusia ialah alim. Maknanya kalau kita nak tahap kebahagiaan yang paling maksimal, yang tertinggi, yang terbaik, selekilah jadi orang alim. Tak apa dengan usia kita yang sudah banyak ni, kamu belajar di pondok, ada di antara yang bermula umur 40 tahun. Orang panggil dia tu pokok. Dan sekali dia bersama dengan anak-anak saudara dia buka pondok di Pahang. Di Pahang ni pun banyak pondok-pondok kan. Daripada bekas belajar daripada Pasir Tunduk. Jadi mana sangka kita pada masa tu dengan umur dia tu banyak tu, maknanya tak kemana lah, tak kemana. Tapi akhirnya oleh kerana kita dah tahu apa yang panggil azam yang ada dalam hati dia, dia tahu apa target dia sasaran dia. Jadi dia belajar, dia tak boleh masuk. Jadi akhirnya kebenaran hatinya dan kepada ilmu mana dia dapat. Dan ada cerita dalam kita ta'lim atau ta'lim ataupun yang diterjemahkan ke bahasa Melayu jadi kitab pelita penuntut. Seorang yang belajar umur 80 tahun baru start belajar. Kemudian dia belajar selama 40 tahun. Bermakna umur dia 120 tahun. Itu umur dia banyak. Pada masa itu dia telah menduduk kedudukan mana boleh jadi mufti. Dia oleh tua ni dia belajarnya lain dah tak sama macam duduk. Dia tak boleh masuk. Itu nak ayat kata mana sebenarnya tidak ada istilah terlambat. Jadi macam kita sekali hari kata nak jadi ahli boleh. Perlu kepada orang kecilkan nekat hati yang sangat putus. Tapi tak apalah kalau kita rasa ilmu, kita rasa ilmu sendiri dia panggil. Sekarang aku belajar nak jadi ahli itu tidak dah. Tapi tak apa kita menjadi muta'allim, mana orang yang sentiasa belajar. Duduk dengan kat dia belajar. Bahkan ini lebih selamat. Yang ini dari segi melakukan silap kesalahan dan ada kita belajar itu harap kepada kemaafan Allah Taala itu lebih besar. Moga tu kena belajar. Orang boleh baru boleh resih. Maknanya kalau ada silap salah itu kemaafan Allah Taala itu sangat besar terhadap orang seumpam. Jadi kita jadilah orang yang sentiasa belajar. Sampai ke akhir hayat itu. Jadi maksud dia kata setinggi-tinggi tingkat kebahagiaan manusia ialah alim. Kalau kita nak kebahagiaan yang paling tinggi ialah kena jadi orang alim. Kebahagiaannya tu kita kena orang panggil macam kita perintah penuntut umpamanya. Yang diterjemah daripada ta'lim itu kita tentang ada orang menuntut ilmu. Dan kita yang lainlah umpamanya yang menyatakan orang panggil kebahagiaan yang dikecapi, dinikmati oleh orang alim. Pada akhirnya kita tak nampak macam seronok suka. Apa yang kita nampak macam seronok suka macam orang itu dalam kemewahan, seronok berhibur sepanjang masa. Kita rasa kehidupan mereka sangat seronok, suka. Padahal semua tu adalah hiburan palsu dia bagi. Hiburan yang hakikinya ialah ibadah. Cuma masalah sekarang kita ni tak boleh berhibur dengan ibadah. Sebab Nabi kata, "Ju'ilat qurratu aini fi sholati." Dijadikan qurratu aini tetap mata hati aku jangan rasa terhibur ialah di dalam sembahyang. Nabi makna dia rasa seronok, rasa suka tak ada sembahyang. Apa? Karena sembahyang ni duduk kecek dengan Tuhan, duduk puas dengan Tuhan. Kalau kita kasih kepada seseorang, tak kena kecek dengan Tuhan. Tak habis-habis kecil, ada saja modal kecil. Tapi kalau kita tak suka dengan sesuatu, kita menerjemah, kita baca Quran, maknanya kita membaca kalam Allah dan kita mendengar kalam Allah. Kita mana tuju kepada kita. Jadi kalau Allah Taala itu makbul kekasih kita, sudah tentu kita tak jemu-jemu. Bukan tak dengar, tak pukul semua, tak dengar hanya oleh kerana tanggungjawab kepada keluarga bapa itulah yang membataskan untuk dia panggil sentiasa mengakan ada berubah Quran semaya karena ada tugas orang panggil tentang nafkah itu yang menjadi halangan. Tapi bagi kita masa yang terluan begitu orang panggil selepas daripada masa yang kita ambil untuk mencari nafkah umpama buat hidup
Selebih daripada itu sebenarnya masih ada lagi ruang-ruang masa atau waktu. Tapi waktu pun kita tak habis buat ibadah. Tak habis buat ibadah. Kalau habis maknanya kita mulazamah sentiasa melakukan ibadah. Jadi mana kebahagiaan ini tidak nampak secara zahirnya kepada orang yang tidak beriman. Hanya apabila dinyatakan kepada orang yang beriman, dia sangat yakin. Mana orang panggil seperti bab semaya dalam kitab Mustalih, Allah Ta'ala mencurahkan dalam diri seorang semasa dia semaya dengan rahsia-rahsia ketuhanan. Allah Ta'ala kasyaf itu macam-macam. Itu sebenarnya lebih hebat daripada yang kita dapat daripada makhluk ataupun manusia. Jadi yakin maksudnya kebahagiaan yang sebenar ialah di sisi Allah SWT. Allah Ta'ala beri, tidak beri kepada orang kafir. Allah Ta'ala tak beri kepada orang fasik. Allah Ta'ala beri kepada orang yang mendekatinya dengan ilmu, dengan ibadah. Kita boleh jadi dekat dengan Allah ialah dengan ilmu dan juga dengan ibadah. Ilmu maksudnya makrifat kita terhadap Allah Ta'ala. Itu yang menjadikan kita dekat dengan Allah Ta'ala. Ibadah, amal ibadah kita juga, itu juga mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita dekat dengan Allah Ta'ala, kita akan mendapat curahan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Dan itulah kebahagiaan yang sebenar. Dan setinggi-tinggi lapisan kecelakaan manusia itu jahil. Al-Khamis yang kelima, kalau kita alim, tidak belajar, tidak mendengar, tidak kasih kepada ilmu, bermakna orang ini orang jahil. Orang jahil itu maknanya berada setinggi-tinggi lapisan kecelakaan. Makna syaqawah, istilah dalam agama digunakan istilah syaqawah celaka. Yang akhirnya waliyadzubillah, kita bimbang, kita takut, iman kita tidak terjaga. Kau yang paling mustahak kepada kita ialah iman kita selamat terjaga sehingga kita habis nyawa. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak berinayah, perhatian dan jaga kita, iman kita, Islam kita tidak terjaga. Jadi kalau kita jauh daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun tidak ambil perhatian, tidak beri perhatian, mana kita jaga apa-apa yang penting mustahak kepada diri kita. Jadi kita dekat dengan Allah Ta'ala dengan ilmu. Jadi orang alim, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis yang seterusnya, afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Ila akhir Allah subhanahu. A'lamu bis-shawab, a'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa salatu wassalam ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'u wa tub 'alaina ya Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khalidin wa inabatal muhibin wa syukra as-sabir wa tabatas sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah